Rutherford and Niels Bohr. CA Chadwick. Chadwick ni yang paling latest lah, macam kamu tengok yang diagram dekat dalam tu. Okay. So macam mana nak ingat pula sumbangan mereka ni? Jadi ini dia ayat dia dalam atom ada proton dan elektron bergerak bebas dalam petala. Jadi tu ini nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5. So inilah tips cara nak ingat. So dalam chemistry ni nak hafal dia ada cara nak hafal. Bukan dia kita hafal macam tu je. Jadi nombor 1 ni apa? Atom. Nombor 2 proton. Nombor 3 elektron bergerak bebas petala. So nombor 1 siapa punya? Dalton punya lah. Okay. Maksudnya Dalton ni dia jumpa apa? Dia jumpa atom bulat macam tu je. Okay. And then proton apa pula? Okay, siapa yang jumpa proton? Yang nombor 2 tu lah, Thomson. Okay, nampak tak? Nombor 3 elektron siapa pula? Nombor 3 Rutherford. Okay. Rutherford ni dia jumpa elektron. Kalau yang Thomson ni dia jumpa macam ni, ada proton je dekat tengah-tengah. Okay. Rutherford dia jumpa apa? Rutherford dia jumpa sama juga macam ni, tapi kat keliling tu ada elektron bergerak bebas. Okay. Sorry. Yang ini dia bercampur. Okay. Positif, negatif. Okay, campur. Yang dekat sini dia akan jadi siapa tadi ni? Bergerak bebas. Niels Bohr. Okay. Niels Bohr. Dia pula jumpa bahawa proton dekat tengah, elektron dekat keliling. Okay, elektron tu boleh bergerak. Dan yang last kali baru dia come out dengan petala. Nampak tak? So inilah dia punya tips dia cara kamu nak ingat. So last kali ni adalah Chadwick. Okay. So jawapan dia yang mana ni? Dah ada elektron, dah ada shell, ada neutron. So dia adalah yang terakhir, yang nombor 5. So jawapan dia adalah James Chadwick. Nampak kelas? So ingat tips tu. Okay. So kita proceed kepada soalan yang nombor 2. Which of the following is use of iodine-131 isotopes? Okay, so yang this one saya tak nak elaborate yang ni sebab dia adalah memorization. We have to remember, ni bawah tajuk isotop lah Isotopes, so we have to remember the isotopes and its function. Yang tu tak ada explanation lah, maksudnya specific isotope dia ada dia punya specific uses dia. Okay. So ini diagnose thyroid problem. Okay. Nombor 3. Which element dissolve in water to produce solution that turns blue litmus paper to red and then decolorize? Soalan nombor 3 So soalan nombor 3 ni berapa orang boleh jawab? Okay. Soalan nombor 3. Okay. Hanya 14 student saja yang jawab betul. 8 orang jawab B. 8 orang jawab B. Okay. So ramai jugalah yang jawab ni. 18 orang. So 14 orang. Which element dissolve in water to produce? Okay. So siapa dia? Okay, yang ini adalah pertama dia mestilah group 17. Group 17. Sebab apa group 17? Dia adalah drying agent pula. Dia adalah bleaching agent. So yang berfungsi, yang boleh decolorizekan color ni adalah chlorine dan juga bromine. Iodine astatine tak boleh sebab dia dah less reaktif. Okay. Kalau ikut turutan kan, makin ke atas makin reaktif. Okay.
Sebab tu dia boleh decolourizekan color ni more corrective. Tu je. Okay. So the answer is 1 and 2. Okay, and then diagram 2, question number 4. Diagram 2 shows the electron arrangement of an atom. Which of the following electron arrangement has the same number of valence electron as the atom in diagram 2? So soalan ni kalau salah juga, saya tak tahu nak cakap apa lah. Sangat mudah. Dan dia tanya kan, same valence electron. So you have to remember which one is valence electron. Yang luar ni. So inilah dia sama kan. Yang B salah ada 1, yang ni ada 2 salah, C pun salah ada 4. So jawapan dia adalah D. Okay. So tu tadi soalan nombor 4. Alhamdulillah 23 orang betul. Okay, so seterusnya soalan nombor 5. Which compound has the empirical formula? Okay, ni ada chapter 3. Okay, chapter 3, empirical formula, molecular formula, chemical equation, semua kita belajar di bawah tajuk tu lah. So yang ni adalah empirical formula ni, maksudnya telah dipermudahkan. Jadi untuk jawab soalan ini, cara paling mudah adalah kamu kumpulkan dulu setiap atom. Contohnya yang B ni kan, nak kumpul dulu C2 H4 O2. Yang D ni H2 H6. Kumpulkan dulu sebab kita boleh kecilkan dia. C3 O2. Yang ni pula H2 CO2. Ni C3 H6 O2. So pemudahkan setiap satu. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, yang paling tepat adalah yang B ni. Yang B kita boleh mudah potong lah 2, 4, 2 tu kan, jadi C H2O. Yang lain tu takkan jumpa punya, confirm. Yang ni tak boleh potong. Ni sama juga. So jawapan dia B. Dia simple itu konsep. Okay. So next, question 6. Which of the following is minor element in bronze? Bronze. Okay, ni dah di bawah tajuk alloy. Okay, di bawah tajuk alloy. So setiap alloy ni adalah benda yang kamu kena ingat. Antaranya you have to remember the element, okay, dia punya dalam komponen tu lah. Okay. So soalan ini okay, ramai yang betul lah jawab C. Okay, 16 orang so jawapan dia adalah C. Yang ni pun sama, ini pun dia lebih kepada hafalan. Kamu kena hafal dalam bronze tu ada elemen apa. Okay. Lepas tu dalam elemen tu dia ada bagi tahu kan berapa percentage. Kamu hanya kena ingat elemen apa yang paling banyak dalam tu. Okay. Okay, next. Diagram 3 shows the apparatus setup to determine the empirical formula of magnesium oxide. Okay, ini pun chapter 3. Okay, prosedur ni digunakan to measure the empirical formula of magnesium oxide. Okay. Which step is correct to ensure the magnesium ribbon burns completely? Okay. So macam mana nak make sure dia burns completely? Okay, kalau kamu ingat lagi semasa kita bakar, kamu kena open and close repeatedly, kan? Masa dia terbakar tu, kena buka sekejap to allow the oxygen enter into the crucible. Okay, and then tutup. Kenapa tutup? Kalau open, kena ingatlah function dia open, allow oxygen enter untuk combustion lah, to support combustion. Close untuk apa? Kenapa kita tutup? To prevent oxide from escape. Kita nak elak oxide. Kalau kamu buka, kamu akan nampak ada asap-asap keluar. Itu adalah oxide. Dan eksperimen ini sangat susah nak dapat MgO. Okay, selalunya dapatlah Mg2O, selalunya tak sama lah. Sebab apa? Sebab ni lah kita punya mistake. Okay. So dah macam tu, and then timbang kan.
Timbang. So bila timbang, mass yang kamu dapat itu bukan lagi final mass. Okay, you have to repeat the step di mana kamu kena panaskan semula, and then sama juga cara dia buka tutup kalau dia menyala. Okay, panaskan semula and then timbang balik. Okay, tujuan dia supaya apa? Sekiranya mass tadi dia sudah tidak turun, okay, bermaksud itu adalah final mass dia. Final mass, maksudnya produk itu adalah betul-betul magnesium oxide. Okay. Jadi jawapan dia adalah yang D. Repeat process heating, cooling and weighing until constant mass is obtained. Okay. Raise the crucible lid once in while doing heating. Ini bukan, ini function dia raise tadi kan, untuk allow oxygen masuk. Heat when the burn strongly without its lid. Salah, nanti dia punya apa? Dia punya oxide akan escape. C, cover the crucible with lids as soon as the magnesium ribbon start burning. Ini pun sama, untuk cover dia punya, to prevent oxide daripada escape. Tapi yang paling tepat adalah D. Sama juga kalau kamu ingat, ada satu lagi eksperimen yang apa, yang to measure the empirical formula of copper oxide. Okay, kalau kamu ingat lagi, ada dia lebih kurang macam ni lah. Okay, kat sini ada tube. Okay, and then macam mana saya tersilap ni. Okay, kalau kamu perasan lah, dia ada macam ni lah okay, ini tube lah, ini holder. Okay, dekat sini ada oxide kan, ada oxide. Sini kita panaskan dia. Okay, kat sini akan ada api menyala. Okay, kat sini ada tube lah masuk. Okay, apa yang masuk ni? Dry hydrogen gas. Yang ni adalah metal oxide, MO. Selalunya kita guna copper oxide lah. Sekiranya ada tindak balas, dia akan jadi metal copper. Copper O ni dia akan jadi metal copper. Dia akan bertindak balas. Ini pun sama juga. Ini adalah to determine the empirical formula for copper to oxide. Sama juga eksperimen yang ini pun, macam mana cara nak make sure eksperimen tu dah completely dah burn completely. Ini juga dia punya jawapan dia. Okay, next. Digital communication plays a very important role in modern living. Effective transmission of data, voice and image in digital format requires a suitable material. What is the material? So jawapan dia kat sini adalah fiber optic. Fiber optic. Okay. Ni relate dengan digital communication lah. Okay. Jawapan dia fiber optic. Alright, next. Which of the following factors does not affect the electrolysis of an aqueous solution? Not affect. So kat sini adalah kita belajar tajuk apa ni? Electrolysis. Electrolysis. Dan electrolysis ni dia ada 3 factors yang boleh affect dia punya, yang boleh affect electrolysis ni lah. Dia ada 3 factors. Apakah 3 factors tersebut? Yang pertama adalah concentration of electrolyte. Ini adalah faktor yang pertama. Okay, maksudnya kalau kita ubah concentration, dia akan effect voltage. Dia akan effect voltage. Okay, ataupun voltage ni kenapa? Sebab dia effect current lah. Okay, next. The second factor is type of electrode. Selalunya kita gunakan karbon, tapi kalau kita tukar jadi metal, dia akan effect. Okay, yang seterusnya adalah electrode potential difference, inode value. So setiap elemen ni dia ada punya electrode potential value. Okay, contohnya Cu 2 plus 2 elektron dapat copper. Dia ada dia punya electrode potential value dia berapa. Okay, biasanya every element have their own electrode potential and voltage. Dan yang itu kamu tak perlu hafal value tu, dia akan diberi. Value ni kan, ini dia akan diberi. So yang tidak effect the
The electrolysis ialah volume. Volume tu pakailah banyak mana pun, dia tidak akan efek electrolysis. Okay. So nombor 10, diagram 4 shows a shell. The shell contains a natural ionic compound. Other than oxygen, what element are contained in the ionic compound? Okay, shell adalah made up from calcium carbonate. Okay, apa lagi yang made up from calcium carbonate? Bone, tulang, teeth, gigi kamu. Apa lagi? Kuku, okay, bone, teeth, kuku, cengkerang, shell, okay. Ini kebanyakannya are made up from calcium carbonate. Okay, so dia tanya, other than oxygen, what element are contained in the ionic compound? Okay, so kat sini dalam ni tak bagi tahu pun calcium carbonate, but you have to know. You have to know. Jadi kat dalam ni ada kalsium, ada karbon, ada oksigen. Tengok jawapan dia apa. So jawapannya adalah sodium. Jawapannya adalah kalsium and karbon. Ya, kalsium and karbon. Selain daripada apa dia kata tadi? Selain daripada oksigen. Okay, dia dua ni. Sodium and hydrogen tak ada kena-mengena. Sebab apa? Sebab kamu tak tahu apa dia punya elemen dalam tu. Okay. Next question. Which of the following explain the meaning of effective collision? Okay. Ini ada nombor tadi, rate of reaction. Rate of reaction. Okay. Soalan nombor apa tadi? 11. Okay. So soalan nombor 11. Okay. 17 orang jawab betul. Okay. 7 orang jawab A. Collision where its energy is less than activation energy. Okay. Collision where its energy is less than the activation energy. Okay. A pun betul juga. A itu betul, bukan tak betul, tapi sebenarnya ada jawapan yang lebih tepat. Okay. So dia ada dua term yang kita guna. Yang pertama kita guna frequency of collision, ataupun kita panggil dia FC lah. Satu lagi term yang biasa kita gunakan adalah frequency of effective collision. Ini FEC. Apa beza dia antara kedua ni? Kalau collision bermaksud dia boleh produce produk ataupun dia cannot produce product. Okay, itu kalau collision. Tapi kalau effective collision, dia mestilah pelanggaran yang akan produce produk. Itulah dia sebenarnya effective collision. Okay, inilah cause a reaction. Maksudnya produce product ni maksudnya ada reaction lah dan dia tidak balas. Yang cannot produce product ni maksudnya dia tak efektif. Okay. Dan efektif ni pun ada lagi kita belajar kan, macam mana nak jadi effective collision. Dia mesti kena apa? Dia mesti kena collide, lagi right orientation. Dia kena collide and mesti dalam right orientation, and satu lagi have enough energy. Barulah benda ni boleh jadi effective collision. Okay. Sebab tu tadi saya kata ada yang boleh produce produk, ada yang cannot produce produk. Yang cannot tu dia maksudnya dia tak cukup syarat ni. Syarat ni tak cukup. Mungkin dia collide tapi orientation tak betul. Mungkin collide betul lah orientation tapi not enough energy. So that's why the answer is D. D tu yang paling tepat. Okay. Yang A tu dia macam betul tapi tak kena lagi point dia. Okay, lagi next. Soalan nombor 12. Which of the following represent the electron arrangement of the compound sodium chloride? So soalan ini dia nak uji apa? Kita tengok soalan nombor 12. 12 alhamdulillah ramai betul, 17 orang. Ada juga yang salah. Dia nak uji apa sebenarnya ni? Dia nak uji ionic compound. Dia nak uji kamu tahu tak struktur untuk ionic compound ni macam mana. So kalau ionic compound dia mesti macam ni. Okay.
Dia konsep dia mesti macam ni. Ni kalau ionic compound. Okay. So sodium, make sure dia punya number of shell dia semua betul lah. Okay. A salah sebab sharing elektron. B pun salah sharing elektron. C salah sebab charge dia tak betul. D betul sebab charge betul, number of shell betul. Itu dia. Jawapan D. Okay, which of the following is an endothermic reaction? Sudah. So, macam mana nak tahu ni endothermic reaction? Okay, kat sini saya nak bagi tahu satu tips lah. Okay, di bawah tajuk thermochemistry. Di bawah tajuk thermochemistry. Di bawah tajuk thermochemistry ni ada 4 jenis reaction. Apa yang kita belajar? Yang pertama kita belajar neutralization. Kan? Lagi apa lagi? Precipitation. Lagi displacement. Apa lagi? Combustion. Okay. Ni dalam silibus kita lah. Kita belajar 4 benda ni. Sebenarnya ada banyak lagi. Type of reaction ada banyak. Okay. Heat of formation, heat of mudah lagi. Banyak lagi lah. Jadi kita fokus yang ini. So biasanya 4 ni adalah exothermic. Okay. So dalam SPM selalunya kalau dia bagi 4 ni biasanya exothermic tu, kalau tak ada kena mengena dengan ke-4 reaction ini biasanya endothermic. So kita tengoklah dekat A ni acid react dengan alkali. So ni adalah neutralization. Okay. So neutralization dia adalah exo. Nampak tak? HCl tambah NaHCO3. Sudah. So ni tak pernah jumpa ni. Okay. Yang ini adalah karbonat kan. Okay. Ya. So yang ni tak ada masuk dalam ni semua. Lagi kita tengok yang nombor 2. Nombor 2 ni solution, campur solution, ada precipitation. Ni precipitate silver chloride ni adalah insoluble precipitate. So ni adalah heat of precipitation. Saya buat short form lah. So ni adalah exo. Lagi yang ni adalah displacement. Nampak tak? Zinc displace copper from its salt solution. Jadi yang ni adalah displacement. So kalau displacement exo. So siapa yang endo? Endo inilah dia tak termasuk dalam keempat ni. Okay. Yang lain semua dia termasuk. B je tak termasuk dalam neutralization, precipitation, displacement dan juga combustion. Jadi kita pilihlah B. Kita assume lah B sebagai endothermic. Itu ialah clue dia. Okay. Weak or strong. Contohnya ammonia. Ammonia is weak alkali. Nitric acid strong acid. Ethanoic acid is weak acid. Sodium hydroxide strong alkali. Okay, so yang mana ionized completely yang ada perkataan strong. Jadi jawapannya 2, 4. Okay, itu je jawapannya. Okay, which statement are correct about soap and detergent? Okay, soap and detergent. Okay, so kalau soap dia not effective in hard water. Okay, sebab nanti ada scum ataupun insoluble salt. Okay, detergent effective in hard water. Okay, so jawapan dia adalah C. Kenapa C? Okay, yang B contain acids, contain alkali. Salah. B tu effective in hard water, tapi sebenarnya the ineffective. Sebab tu yang B salah. Terbalik. Yang D pun salah. Dia kata does not form scum. Sepatutnya dia form scum in hard water. So yang ni pun salah.
Jadi yang tepat adalah soap ni daripada vegetable oil, and detergent daripada petroleum. So jawapan dia adalah C. Okay. Lagi next question. The function of the porous port is to allow the flow of what is the function of porous port? So kalau soalan tanya porous port, function dia sama juga dengan salt bridge. Function dia sama dengan salt bridge. Apa dia? To allow flow of ion. Ingat, di bawah ni medium electrolyte hanya ion yang akan flow. Medium yang atas ni outside, kan yang ada wire semua ni, yang ni adalah flow of elektron. So elektron ni dia hanya akan mengalir dekat wire dan juga komponen sahaja. Tapi bila dah masuk dalam electrolyte, bukan elektron yang mengalir tetapi adalah ion. Ingat tu. Ngantuk. Glycerol ethanol acid is put into 4 test tube A, B, C and D. Which test tube does a reaction occur? So dia kata glacial ethanoic acid, apa maksud dia? Dia exist as molecule. Walaupun dia dalam bentuk solution, tapi dia exist dalam bentuk molekul. So ingat, acid bila dalam bentuk molekul, it cannot show its acidic properties. Tak boleh. Kena ada water. Nak jadi acid kena ada water. Tanpa water, it not exist as acid. Jadi dalam banyak-banyak ni, carilah yang mana yang tambah acid. Yang ni dia tambah pH paper je, tak boleh. Yang ni dia tambah metal, tak boleh. Yang ni ditambah dengan kalsium karbonat, tak boleh. Tapi yang D ni dia kata sodium carbonate solution. Sekiranya kamu nampak solution, bermaksud dalam tu ada water. That's why the answer is D. Cikgu, nak tanya, yang C bukan acid pun dia react dengan metal ke? Acid dia react dengan kalsium karbonat, dia react dengan magnesium. Tapi macam saya kata tadi, sekarang ni glacial kan. Kamu nampak glacial ni maksudnya dia exist sebagai molekul. Molekul maksudnya tak ada water. Acid kena ada water baru dia boleh ionize, produce hydrogen ion. You faham So glacial ni maksudnya no water. Bila no water maksudnya no hydrogen ion. So kalau tak ada hydrogen ion, dia tidak boleh react dengan metal, dia tidak boleh react dengan kalsium karbonat, dia tidak boleh bertindak balas dengan alkali. Kena ada water. Jadi sekarang ni kita tambah sodium carbonate solution. Mana-mana ionic compound, kalau kamu nampak sodium carbonate ni ionic lah. Kamu nampak ada perkataan solution, bermaksud dia telah dicampurkan dengan water. Ataupun kita panggil dia sebagai aqueous solution. Aqueous solution tu adalah ionic compound yang telah dicampurkan dengan water. Maksudnya ada water lah dalam tu, barulah dia boleh jadi acid. Next. Diagram 6 shows example of food packaging. Which of the following explain why the packaging pollutes the environment? So ini jawapan dia 1, 2, 4. 1, 2, 4. They're not easily biodegradable. And then release poisonous gases when burned. Last kali, causes blockage of drainage system and flash food. Cause the formation of alga ni, maksudnya alga ni adalah makanan kepada aquatic. Hidupan aquatic, dia adalah makanan. Jadi ini bagus. Yang lain yang tak bagus. Itulah dia. So next, nombor 19. The reaction between magnesium and sulfuric acid represented by the following equation.
And then dia tanya, which of the following method is the most suitable? Suitable apa ni? Suitable untuk nak kira dia punya rate of reaction. Kamu campurkan magnesium and sulfuric acid ni bertindak balas, apakah cara kaedahnya paling sesuai nak collect data? Itu maksud dia. Yang mana yang paling mudah untuk kita collect data? So determine the change in temperature of solution. Kenapa yang ini salah? Sebab the changes of temperature ni dia hanya naik and then dia akan turun. Dia bukannya makin bertambah naik tidak kalau dia exothermic pun dia akan naik and then dia akan turun balik. Jadi susah kita nak measure kan, padahal kita nak rekod 5 minit. Temperature tu naik 1 minit dah turun dah balik. So tak sesuai. Determine the change in concentration of zinc chloride. Okay, concentration pun kurang sesuai. Macam mana kita nak tahu concentration? Okay, zinc chloride zinc chloride pun satu hal juga, tak ada kemana dalam ni. Okay, mungkin dia kata concentration sulfuric acid kot. Tapi kalau ia pun tak sesuai, macam mana kita nak ukur concentration semasa tindak balas tu? Kan? Eksperimen ni dia macam ni dia ada conical flux. Okay, ini ada delivery tube. Dia akan masuk dalam water bath. Okay, and then kat sini ada burette lah. Okay. Ni macam ni lah dulu. Okay. And then kita collect gas kat dalam ni. Okay. Lebih kurang macam ni lah. So dalam ni ada Mg dan juga H2SO4. Nampak tak? So kenapa macam ni? Sebab dia paling mudah kita nak collect gas. Ni determine the volume of hydrogen gas. Inilah dia. Determine the change in concentration. Susah. Macam mana kita nak tahu concentration ni? Macam mana kita nak ukur? Nak pakai thermometer ke? Tak boleh. Pakai pH pun tak boleh juga. Pakai pH meter kan? Tak boleh. Jadi paling mudah kita nak baca, nak jadikan sebagai data adalah volume of gas. Okay? Tak kisahlah dasarkan gas carbon dioxide ke hydrogen gas ke, asalkan dia produce gas, kita boleh collect. Okay. Next, diagram 7 shows the observation of an experiment is L. Okay. Okay. So dalam ni observation experiment, what is L? Mana L? Okay, L tu adalah solid. Okay, menunjukkan yang pertama dia mestilah dalam bentuk solid. Siapa dia solid? Dalam banyak-banyak ni yang solid adalah kalsium oxide. Okay. Kalsium oxide. Observation of an experiment. Yang lain ni apa? Ammonium chloride ni selalunya solution. Solution. Sebab dia adalah soluble salt. Sodium thiosulfate pun sama, dia adalah dia adalah solution. Potassium pun solution. Okay. So sebenarnya soalan ini dia macam preparation of salt macam preparation of salt. So kalau mana-mana student kena ingat sekiranya tindak balas, okey, tindak balas asid dan juga base. Okey, asid dia campur dengan base kan, and then ada produk lah. Okey, asid campur dengan base, kita akan buat titration dengan syarat dia punya base dia adalah sodium hydroxide, ammonium hydroxide dan juga potassium hydroxide. Okey, baru sesuai macam ni lah. Asid dia tak kisahlah, HCl, H2SO4, HNO3, tak kisah. Tapi kalau dia melibatkan asid campur dengan okey, ni tak ada kandungan asid dengan base tapi selalunya kalsium oxide ni dia adalah solid. Ammonium chloride, sodium thiosulfate, potassium nitrate adalah solution. Okay. Next,
21. The following equation shows a chemical reaction. Okey, ni jawapan adalah saponification. Apa dia saponification? Process to making soap. Process to making soap. Soap yang mana? Inilah dia soap. Okey. Esterification apa? Esterification apa tambah apa? Alkohol tambah dengan carboxylic acid. Okey. Yang ni neutralization acid campur dengan base. Fermentation ethanol situ 245 OH. Proses nak making ethanol. Fermentation ni proses nak making ethanol. Saponification nak buat soap. Soap tu ada juga sejenis salt. Okey. So jawapan yang paling tepat adalah saponification lah. Okey. So the next question, the diagram 8 shows experiment to study the particle theory of matter. Okey, ini adalah eksperimen awal dulu dalam chapter 2. Di mana dia taruh ni copper sulfate dekat bawah, and then copper sulfate ni lama-lama dia akan distribute ke atas. Okey. Walaupun ke atas itu dia against dengan gravity, gravity ke bawah kan. Tapi dia masih lagi dia akan distribute ke atas. Kenapa? Eksperimen ini sebenarnya nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa particle are made up from tiny and discrete particle. Ini sebenarnya eksperimen to shows that particle to shows that a matter are made up from tiny and discrete particle. Okey. Macam agar. Agar ni dia ada molekul agar. Kan macam ni lah tu. Ni agar kita. Kan yang ni copper to sulfate. In between agar tadi tu dia ada space kan. So dia akan distribute ke dalam space ni tadi. So apa benda eksperimen ni sebenarnya nak menunjuk apa? Yang partikel tu adalah tiny and discrete. Itu sebenarnya copper to sulfate ionic compound. Betul lah ionic compound, tapi tak ada kena-mengena dengan eksperimen itu. Agar dissolve copper to sulfate. Okay. Memang ada dissolve. Kan ini benda yang berlaku. Tapi nak tunjuk apa sebenarnya? The attractive force between agar and copper to sulfate particle is strong. Okay. Salah juga si jawapan Okay, next question. The electron arrangement of an atom M is 281. Okay, and X is 2, 6. Okay. So M ni charge dia positif, X ni charge dia negatif. Nampak tak? Sebab X dia kena gain 2 elektron nak jadi stable, and M must gain 1 electron. M must lose 1 valence electron to become positive particle. So element M and X react to form a compound. So bila dia react to form a compound, kenalah guna cross method. So akan jadi MX2. Okay. Okay, so dia tanya is true about the reaction. So jawapan apa ni? Ionic compound is formed. Okay, D pun macam betul juga. The compound form has chemical formula MX2. Okay, salah. Patutlah. Dah cross kan? Kalau cross bukan MS2. Cross ni akan jadi M2X. Okay. So ni salah. So daripada C ionic compound. Ionic compound ni maksudnya metal campur dengan non-metal. Okay. Okay, butane. What is the formula of butane? C4H10. Yang diberi adalah mole. Ini adalah stoichiometry. How many carbon atoms are there in the cylinder? Bermaksud daripada mole kita nak cari number of particle. Okay, mole nak cari particle kena darab dengan Avogadro number.
partikel nak cari mole kena bahagi dengan Avogadro number. Avogadro number tu berapa? 6.02 times 10 power of 23. Okay. Okay, nampak tak? So soalan dah bagi mole, boleh tak nak cari how many carbon number of particle? Boleh. Jadi caranya adalah okey, 2 mole darab dengan 6.02 darab 10, 18. 18 pula. 10, 23. Okey. So ini adalah partikel untuk, ini baru partikel untuk C2H apa tadi? C4H10. Okey. Inilah bilangan partikel dia. Tak perlu tekan kalkulator pun sebab jawapan dia bukannya bagi value, dia darab macam ni. Okey, ini adalah bilangan partikel untuk C4H10. Okey. C4H10. Berapakah bilangan partikel untuk karbon? Dalam tu ada 4 karbon, maka kena darab lagi 4. So 4 darablah dengan 2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Kat sini saya tersilap ni. Kena ada 10 kuasa 23 Tapi yang lain ni memang salah lah. Pengiraan tu dah salah. So darab ni dapatlah 8. Darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey. Dia tertinggal sikit kat situ. So jawapan dia adalah C. Okey kelas? Boleh faham kat situ kenapa kena darab dengan 4 ni? Harap kamu faham lah. Ibarat macam ni ini kereta. Kan? Ini kereta. Ada 2 biji kereta. Ini contohlah, kereta ni molekul. Kereta ni molekul. 2 kereta. Dalam kereta ada tayar kan? Dan kita ada tayar. Kalau saya tanya ada berapakah bilangan tayar? Tayar ada berapa ke semua? Kira dalam ada 4. 1, 2, 3, 4. So tayar sama dengan 2 darab 4. Kan? Satu kereta ada 2 tayar. Asal darab 4 lah, darab 2 lah. Kan? Ada 2 tayar. Darab 2. So sama dengan 4 semuanya. Macam itulah contoh. Okay? 2 bilangan molekul darab dengan bilangan kat dalam. Okay? So contoh lah. Saya selalu bagi contoh kereta lah, motor. Ada bilangan 2 kereta. Dalam satu kereta ada berapa tayar, darab dengan bilangan tu. Sama ada juga molekul. Okey. Ni bilangan molekul. Kalau soalan tanya berapakah bilangan hidrogen atom, kena darab lagi 10 sebab kat dalam tu ada 10 hidrogen. Okey. Okey, alright. Next, soalan nombor 25. The formula for a sulfate ion, for a nitrate. Okey, dah bagi formula. If the formula of the sulfate salt of M. Okay, what is the formula of nitrate salt? Okay, kita tahu bahawa MSO4 kalau pecah sama dengan M2 plus SO4 2 minus. So bila dia combine dengan nitrate ni negative charge. So dia akan jadi M kurungan NO3 2. Okay, so jawapan dia adalah C. Ni basic lah, basic untuk formula. Okay, next. The following ionic equation represent a redox reaction. Which statement is correct? Dia dah cerita pasal redox. Okay. So copper to ion oxidize. Okay, copper sekarang charge dia berkurang. Okay, charge dia berkurang daripada 2 jadi kosong. Bila kurang dia bukan oxidize, dia reduce. Salah. Okay, so copper to ion reducing agent. Okay, copper to ion sekarang ni dia reduction. Okay, dia undergoes reduction. Bila reduction bermaksud dia adalah oxidizing agent. So salah juga. Magnesium atom receive electron. Magnesium atom receive electron. Salah. Kena ingat kalau receive electron dia akan jadi charge negatif. Okay.
Kalau magnesium terima elektron, dia akan jadi charge negatif. Okey. Kalau dia lost elektron, baru akan jadi positif. Okey. So magnesium atom undergoes oxidation. Yes, oxidation lah. Sebab apa? Sebab dia punya charge dia bertambah. Nampak tak? Oxidation daripada M kosong jadi M2 plus. Oxidation state dia bertambah. So dia adalah oxidation. Okay. Next soalan. Diagram 10 shows the operator setup electrolysis of ammonia solution and sodium hydroxide. Which statement explain the difference in the brightness? So kalau kita tengok dalam diagram ini, bulb di sebelah kanan lebih cerah daripada bulb di sebelah kiri. So kita tengok sebenarnya ni kita tengok apa yang kita ubah. Apa yang kita ubah sebenarnya? Yang kita ubah adalah elektrolyte. Okay, ammonia and sodium hydroxide, apa beza dia? Ammonia ni apa? Ammonia ni weak alkali. Okay, NaOH strong alkali. Bila strong bermaksud concentration hydroxide ion dia banyak. Bila weak alkali bermaksud concentration hydroxide ion dia sedikit. Okay. So bila ion banyak, maka bulb tadi akan lebih cerah. So jawapannya adalah nombor 1 A, the number of free moving ion. Nampak ni? OH ni free moving ion lah ni. Okay. Free moving ion. The number of free moving ion per unit volume is higher. Okay, betul. B, the movement of ion in sodium hydroxide solution is faster. Faster tak ada kena-mengena. Ini kena ada relate dengan temperature. The reacting particle of sodium hydroxide solution gains more kinetic energy. Salah. Ini pun sama, dia relate dengan temperature juga. Okay. D, total surface area. Okay, so pun sama. Elektrod ni kamu pakai lebar macam mana pun, dia tak effect pun current tadi. So jawapan dia adalah A. Okay. Ya. Dalam exam, soalan kalau ke jawapan A, the number of free moving ion, dia terima ke? Bukan kena spesifik ke? The number of hydroxide ion. Number of hydroxide ion. Betul, kena spesifik. Tapi sebab ini soalan objektif kan. Bila dalam soalan objektif, yang paling kena relate dengan soalan diagram tu adalah A lah. Okay. Tapi kalau soalan structure, kamu kena mention hydroxide ion. Tapi kalau soalan tu objektif, dia tak ikut, dia tak ada. Yang objektif ni dia tak ada apa teknik-teknik nak menjawab. Asalkan jawapan tu paling hampir, paling betul, itulah dia. Okay. Sebab tu saya pergi go through kepada setiap jawapan, kenapa jawapan tu salah. D pun salah sebab elektrod ni dia tak effect electrolysis. Okay. Okay. So tajuk ini dia berkaitan dengan faktor effect electrolysis. Okay. Apa dia faktor dia? Yang pertama apa? Concentration kan? Concentration ion lah tadi. And then apa lagi? Concentration, dia punya apa? Electrode potential, E0 dia, electrode potential, dan satu lagi ialah apa? Electrode. Okay, electrode. Ni di bawah tajuk yang sama dah ni. Okay, next. Okay, table 1 shows concentration of hydrogen ion in hydrochloric and sulfuric acid. Okay, why the concentration of hydrogen ion in sulfuric acid higher than ni? Okay, so beza dia apa dua benda ni? Dua-dua strong acid. Dua-dua strong. Tapi antara dua-dua ni, siapa yang lebih banyak, yang lebih pekat hydrogen ion? So yang ini adalah berkaitan dengan monoprotic dan diprotic. Monoprotic and diprotic. Okay. Dan ada satu lagi triprotic. Okay. Walaupun dua-dua tu dia punya molarity dia sama, tapi hydrogen ion dia tak sama. Depends kepada monoprotic, diprotic ataupun triprotic. So kalau sulfuric acid, dia double daripada HCl, sebab tu 0.2. Okay. Ini dia. Sorry.
diprotic acid. Bukan strong. Sebab apa? Dua-dua strong acid. So jawapan tu kurang tepat. Okay. Sulfuric acid is more soluble. Dua-dua soluble. Okay. Sulfuric acid is denser. Dia tak ada kena-mengena dengan density. Okay. Okay, a food technology intends to destroy bacteria that cause potatoes to rot using radioisotopes. Which of the following is suitable to be used? So jawapan dia adalah cobalt 60. Ini pun sama. Ini adalah tajuk isotopes and you have to remember the function of isotopes. Yang tu dia tak ada penerangan. Kan? Kamu tak perlu nak elaborate. So macam mana cobalt 60 ni dia boleh ni, macam mana proses tu berlaku? Tak perlu. Tapi kalau nak tahu, baca sendirilah dekat Google ke. Tapi dalam syllabus kita cukup kita tahu apa function dia. Tak perlu tahu macam mana dia berfungsi. Okay. Next, nombor 30. Diagram 11 shows salt tea is added into the water. What is salt tea? Okay, yang pertama apa ciri-ciri salt tea ni? Kita tahu dia adalah soluble. Sebab dia larut kan. Yang kedua dia adalah colorless. Okay. So iron tu sulfate, ada iron, salah, iron ni warna dia green. Okay. Copper to nitrate, warna dia ni salah, warna dia blue. Kalsium karbonat insoluble, tak larut. Jadi yang paling tepat apa dia? Inilah dia. Ini adalah colorless. So sebab tu jawapan dia B. Okay. 10 soalan lagi. Diagram 12 shows the apparatus set up for an experiment to determine the rate of fraction. Which of the following technique is the most suitable to determine the rate of fraction? Okay, ini dia. Benda ni sepatutnya kita kena run dalam kelas lah. Sepatutnya kena run dalam kelas lah, eksperimen. Sulfate react dengan hydrochloric acid dan akan hasilkan satu precipitation iaitu sulfur. Precipitate tu warna dia yellow. Okay, precipitate tu nama ni adalah sulfur. Okay, the problem is bagaimanakah cara kita nak record? Okay, nak guna data yang macam mana ni? So yang A dia kata apa? Record the time as soon precipitate is formed. Betul. Kita kena record lah precipitate tadi form. Bentuk, masa dia, record masa dia. And then record the times taken to obtain the maximum temperature. Salah sebab yang ni dia tak ada heating. Okay. Record the time as soon as the cross mark. Ni pun betul. D, record the times taken for the change pH value until the pH value is obtained. Okay. Record the times taken for the changes of pH value. Ini pun salah. Okay. Okay. So sekarang ni yang paling sesuai adalah C. Kenapa C? A pun betul tapi A tu dia kurang tepat. Kita nak record precipitate tapi macam mana nak record precipitate tu? Kenalah tengok yang cross mark tadi. Nampak tak? Boleh eksperimen dia. Dia tengoklah siapa masa yang paling lama, maksudnya rate of reaction dia slow. Lagi cepat X tu hilang, the faster the higher the rate of reaction. Okay. Okay, next, what is the minimum mass of zinc? Okay, ni ada stoichiometry, so you have to know how to write the chemical equation. Jadi tulis dulu chemical equation. Zinc react dengan HNO3 and then produce zinc nitrate plus H2. Okay, ini dia. So kita masukkan information. So dia bagi volume hidrogen. Volume sama dengan 2.4. Tukar decimeter cube siap-siap. Okay. Okay, lagi apa lagi? Dia suruh cari what is the minimum mass of zinc. Dia nak mass ni. Okay, macam mana? So tengok kat sini dalam ni siapakah information dah diberi. Yang diberi adalah hidrogen kan. So step nombor 1, cari mol hidrogen. So mol dia sama dengan apa? Volume gas bahagi dengan molar volume. Okay.
Molar volume tu dia boleh jadi 22.4 desimeter cube ataupun 24 desimeter cube. Okey. Tapi dalam kes ini dia dah bagi, nampak tak? So sama dengan 2.4 desimeter cube bahagilah dengan 24 desimeter cube. And the final answer is D. Okay, akan dapat 6.50 gram. Nampak tu? Okay. Okay, untuk stoichiometry, pastikan kamu ingat formula ni ya kelas. Saya tambah sikit. Mol, nak cari partikel. Okay, partikel ni dia boleh jadi atom, dia boleh jadi molekul, dia boleh jadi ion. Okay. Ni darab dengan 6.02, darab 10, 0.23. Nak cari mol balik kena bahagi. Okay. Mol nak cari mass kena darab dengan molar mass. Daripada mass nak cari mol kena bahagi molar mass. Sama juga Daripada mol kalau keluar nak cari volume kena darab dengan STP ataupun RTP. RTP ni room temperature, STP standard temperature. Okay. So kalau daripada luar nak masuk, nak cari balik mol, kena bahagi. Selalunya yang ini diberi oleh soalan. STP dan RTP ni diberi oleh soalan siap-siap. Okay. Alright, itu dia. So nombor 33, elemen X react elemen Y to form a covalent compound. Okay, jadi ini macam mana nak buat ni? Okay, yang pertama XY 2, kita pecahkan dia X2, Y1. Ini bukannya ionic, ini adalah covalent. Takkan dia buat macam ni? Yes, boleh. Covalent compound kamu boleh pecahkan dia macam ni. Okay, buat cross juga. Okay, cuma dia atas tu dia bukannya charge. Atas tu menunjukkan ini yang dua ni menunjukkan, alamak, pakai kata lain. Okay, dua ini menunjukkan the need to more electron. Nombor satu ni bermaksud the need one more electron. Okay, itu maksud dia. So sekiranya X ni dia perlukan lagi 2 elektron, bermaksud dia punya valence elektron dia ialah 2. Y perlukan lagi 1 elektron, bermaksud valence elektron dia ialah 7. Okay. So sekarang ni 33, mana ni? Which of the following possible electron arrangement of X? Dia tanya pasal X. So make sure X itu valence elektron dia ada 2. 2 pula, sorry. Okay, 6 lah kan. 6 valence elektron, dia perlukan lagi 2. Kalau valence dia perlukan lagi 1, bermaksud valence elektron dia 7. Okay, tersilap lah So jawapan dia D, sebab valence elektron dia ada 6. Nampak tak? Okay. So seterusnya, diagram 13 shows the operator setup for experiment to determine the heat combustion. Which of the following used to determine the heat release of the fuel? Okay, so dia kata heat release. Jadi macam mana nak cari heat release? Heat release sama dengan MC theta. Apa dia M? M adalah mass of water. Theta temperature changes. Okay. So yang ada kena mengena lah yang betul. Release water, density salah, mass of water betul, volume salah. So jawapan dia 1, 3. Nampak tak tu? Cari yang ada kena mengena dengan formula dia. Ni. Okey, ada lagi tak? Okey, ada nombor 35 pula. Okey, sudah 11 suku Okay, diagram 14 shows the conversation between two students while carrying out an experiment. Okay, so dia tanya kenapa mentol tak menyala. So you have to identify what is the problem. So problem dia ini, seperti yang kita tahu, electrolyte mesti dalam bentuk electrolyte kena bentuk aqueous. Aqueous maksudnya kena tambah apa? Kena tambah water. Okay, kena tambah water.
So walaupun dia guna soap ni kita tahu tadi kan dia adalah sejenis salt. Okey. Jadi dalam ini replace karbon elektron. Salah buat apa nak replace karbon, dia masih boleh berfungsi. Pour ethanol into salt water. Salah, ethanol bukan water. Ethanol ni adalah organic solvent. Ini adalah organic solvent. Okay. Pure water. Yes, baru betul. Replace soap and detergent. Tak sama juga, tak boleh fungsi sebab electrolyte dia dalam bentuk solid. Jadi jawapan yang paling tepat adalah C. Okay. Apa lagi? Next. Okay, table 2 shows the observation when oxide element in plate 3 apa ni? Is added to sodium hydroxide. Okay, is added into sodium hydroxide. Okay, yang mana dia tidak balas. So kita kena tahu dahulu kelas sodium hydroxide ini nitric acid. Ini adalah asid, yang belah kiri ni adalah alkali. Nampak tak? Okey, tengok PO3 dia boleh react dengan alkali tapi tak boleh bertindak balas dengan asid. Bermaksud dia ini adalah asid. Nampak tak? Dia asid sebab tu dia boleh bertindak balas dengan alkali. Alkali tak bertindak balas dengan alkali. QO bila masuk dalam alkali tak bertindak balas. Tapi bila masuk dalam asid dia bertindak balas. Bermaksud dia adalah alkali. Nampak sebab dalam alkali sama alkali no reaction, no changes. Untuk yang R2O3 ni dengan asid pun dia bertindak balas, dengan alkali pun dia bertindak balas. So mana-mana oksida kalau dia boleh bertindak balas dengan alkali dan juga asid, maka dia adalah aluminium. Okey. Aluminium ni akan bentuk amphoteric oxide. Okey. Okay. And then tolong dengar betul-betul semua metal oxide adalah alkali. Contohnya siapa? Magnesium oxide, zinc oxide, iron oxide, semuanya adalah alkali. Okey. Manakala non metal oxide dia adalah acid. Non-metal oxide dia adalah acid. Okey. So ni adalah acid nombor satu tu. Okay. Jadi sekarang kita dah tahu dah P ni adalah non-metal. Ingat non-metal oxide dia adalah acid semua non-metal oxide dia adalah acid. Okay. So sekarang mana yang dulu ni? Mestilah M dulu yang kita jumpa. Sebab apa? Sebab M tu adalah solid. M adalah acid. Okay, tengah-tengah siapa? Tengah aluminium, R2. And then satu lagi, last kali belah kanan non-metal kan belah kanan kan. Jadi yang belah kanan adalah P. Okay. So jawapan dia apa tu? M pula. Ni Q lah. Okay. Saya kata M ni pula tadi ni Q ni. So jawapan dia adalah QRP. Okay. Sebab Q ni adalah metal. Okay. R ni tengah-tengah. Aluminium kan tengah kan. Ini adalah non-metal. Non-metal di sebelah kanan. Alright. So nombor 37. Okay, the reaction between excess calcium carbonate and carbonic acid produce. Ini kena faham betul-betul. Ini adalah cara nak kira average rate of reaction. Tengok baca soalan dia betul-betul. Dia kata reaction calcium carbonate acid akan producekan 20 cm3 in 10 second. Nampak dalam masa 10 saat akan hasilkan 20 second lah. So the reaction is complete in 1 minute. To the 1 minute. Kan? Reaction is complete in 1 minute. Okay, the maximum volume obtained is 40. What is the average rate? What is the average rate at 10 second? Nampak tak? Dia cakap dah at 10 second. Okay, bermaksud kelas, kamu kena ingat T initial dia berapa? T initial dia mestilah kosong. Kan masa tak mula lagi.
T final dia adalah 10 second. Nampak Volume initial, gas tak terhasil lagi kan, so kosong. Okey, dalam masa 10 second berapa yang terhasil? 20 centimeter cube. Okey, ataupun atas ni centimeter cube lah macam mana dia cari average rate of reaction? Okey, average sama dengan apa? V2 minus V1. Okey, V2 tolak T1. So dapatlah 20 bahagi dengan 10. Dapatlah 2.0 cm cube per second. So that's why the answer is B. Tu calculation dia. Okay. Ni tolaklah kosong ni. Ini tolak kosong. Dapatlah 20 per 10. Lain kali dapatlah 2. Next. Okay, soalan dia senang je. Naming. Okay, this is how to naming ester. Ini ester ester ni the R COOR. Yang mana R ni? Ini R ni R. Yang belah sini pun R juga. Okay. Dia macam tu lah. Okay. So nak namingkan dia, mestilah R yang di sebelah kosong ni, kosong pula, di sebelah oksigen. Okay. Ni. Ester kena namakan ini dulu, nombor 1. Yang seterusnya baru namakan yang ini, nombor 2. Okay. So C2H5 is ethyl. Ini hanya ada satu karbon, maka dia adalah metanoate. Semua ester last name dia adalah anoate. Okay. So jawapan dia ethyl metanoate. Okay. So 39, the following equation shows the reaction between copper to oxide and sulfuric acid. Okay. So kata 6.0 gram copper to oxide is added to 50 cm3 of 1.0 mole percentage sulfuric acid. What is the mass of copper oxide left? Okay, soalan ni menunjukkan bahawa ini 6.0 gram ni adalah excess. So kita nak tahu yang betul-betul bertindak balas berapa gram. Jadi kamu kena masukkan dulu information ini. H2SO4 ni sama dengan 1.0 molar. Dia juga sama dengan 50.0 cm3. So step yang pertama, cari yang ada information dahulu. Mol H2SO4 sama dengan 1.0 darab 50.0. Tak perlu unit pun tak apa. Jawapan akhir kena unit. Semasa nak pengiraan tak perlu pun tak apa. Okay, so yang ini berapa? 50 kan? Cari mol dia, divide by 1000. So dapat berapa? 50 bagi 1000. Ini pun takkan kalkulator. Tak ada 0.05 mol. Okay. And then buat ratio 1 mol copper oxide sama dengan 1 mol H2SO4. Okay. So kalau lah asid ni 0.05 mol, bermaksud ini juga adalah 0.05 mol. Okay. Dah jumpa mol, nak buat apa? Okay, dah buat mol, carilah mass pula. So mass sama dengan mol darab dengan molar mass. So 0.05 darab dengan molar mass berapa? Copper to oxide 64 tambah 16. Okay. 0.05 darab 20. Okay. So jawapan akhir okay, 1. Apa pula 1? 0.05 darab 20. 80. 80. Sorry. Saya tak apa pula 20. 80 betul. So 80 darablah dengan 0.05. Dapat apa? 4.
So jawapan dia, tapi jawapan dia adalah B. Okey, saya ada salah kat mana ni? Kat mana silap ni? Okey. Akan dapat 4 kan? Tak habis lagi. Kan? Okey, ini yang bertindak malas. So yang apa? Dia nak tanya left kan? Dia nak yang excess tu berapa? Berapa lebih tu? Okey, lebih. Nak berapa? So sekarang yang dia bagi 6. Kena tolak lah. So excess sama dengan 6.0 gram. Tolaklah dengan 4.0 gram. Dapatlah 2. That's why the answer is B. Okay. Nampak? Sebab dia nak lebih. Yang 4.0 tu yang tidak balas. Okay, last. Okay. So, yang ni diberi nampak electrode potential ni. Electrode potential series. Okay, EPS diberi. Okay. Tak perlu nak hafal ni satu-satu ni. Jangan buat kerja gila. Okay. So, diagram 16 shows apparatus for a chemical cell prepared by a chemistry teacher, and then a teacher asks one student to modify. Untuk apa? Okay, so that the voltmeter higher reading. Macam mana kita nak increase voltage? Increase voltage. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama tadi kita dah belajar kan, concentration. Lagi type of electrode. Okey, apa lagi? Satu lagi adalah electrode potential. Okey, electrode potential. Okey. So sekarang kita tengok dekat sini, yang kita gunakan, kita hanya fokus kepada dia punya electrode sahaja. Jangan fokus benda lain. Okey. So sekarang antara lead adalah PB dengan copper. Copper ni sepatutnya ada, dia tak bagi dalam ni, sepatutnya value dia ada kat bawah ni, copper. Okey, copper sebenarnya ada kat bawah ni, tambah 2 elektron akan hasilkan copper. Kat situ sepatutnya. So kena tengok dia punya apa ni, electrode potential difference. Electrode potential difference. Okey. Antara lead dengan copper, jarak dia dekat. Kan? Lagi jauh jarak dia, lagi besar voltage yang terhasil. Let's say lah saya gantikan lead ni dengan magnesium. Magnesium mana Ini dia. Saya ganti dengan magnesium. Lagi jauh ini bermaksud value ni pun lagi besar. Kan? Value dia akan lebih besar. Tak perlu nak tolak lah, kita boleh tahu. Kan? Value dia lagi besar. Okay. So lagi jauh distance ini, distance ni, so semakin besarlah dia punya voltage. Okay. Itu je trik dia. Semakin jauh dia punya potential difference ataupun semakin besar difference tadi tu, lebih besar voltage yang terhasil. Okay. Jadi antara copper dengan lead, tengok ini negatif 0.13 kan, ini tu negatif 2.38. Beza dia lagi besar. Jadi dia akan produce more voltage. So that's why the answer is lead. Substitute lead dengan magnesium. Okay. Reduce the distance between two metal. Salah. Okay. Distance ni kan, wire tu kalau kamu pendekkan pun memanglah dia punya resistance dia akan berkurang, tapi dia tak efek sangat voltage tu. And then use a wider metal plate. Lebar macam mana metal plate pun tak efek. Okay. So itu sajalah. Okay, jawapannya ialah C. Dah 11.30. Tepat-tepat gitu. Okay. So itu sahajalah penerangan kita hari ini untuk objektif. Kalau rasa tak faham, tak dapat nak tangkap laju sangat, kamu boleh tengok recording. Okay. Okay. So itu sahaja.